maka selayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam kedudukan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, dan atas bantuan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan masa yang sama memohonlah kita kepada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan permohonan doa kepada Allah, supaya kita sentiasa dibantu oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Edisi kuliah bulanan kita yang terakhir, ataupun pada edisi kuliah bulanan kita pada bulan lepas, kita membicarakan mengenai pembahasan yang berkaitan mengenai izhad fid dunya, bersederhanalah terhadap dunia, atau zuhudlah terhadap dunia. Saya telah kongsikan beberapa riwayat berkaitan mengenai pembahasan ini, iaitu izhad fid dunya, zuhudlah olehmu terhadap dunia. Dan saya juga telah menyebutkan kepada para jemaah muslimin dan juga muslimat, tuan-tuan puan-puan, mengenai di antara amalan-amalan supaya memudahkan hati seseorang itu izhad fid dunya, zuhud terhadap dunia. Di antara amalannya adalah zikrul maut, ingat akan kematian. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Ad-Dunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperbanyakkanlah olehmu ingat akan kematian, kerana barang siapa yang banyak ingat akan kematian, maka dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah, dan Allah menjadikan hatinya itu zuhud terhadap dunia. Selain daripada amalan zikrul maut, iaitu ingat akan kematian, adalah hubbullah wa hubbur rasul, hati yang memiliki kecintaan kepada Allah dan hati yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga di antara amalan memudahkan hati seseorang memandang kekayaan, kemewahan itu dengan pandangan yang remeh. Hubbullah wa hubbur rasul, kedudukan qalbu, hati yang memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga merupakan di antara amalan memudahkan hati kita memiliki izhad fid dunya, zuhud atau sederhana terhadap dunia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh beberapa perawi, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan para sahabat. Kemudian lalulah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabat, lihatlah akan sahabatku ini, iaitu Mus'ab. Ia pada awalnya adalah seorang yang kaya. Mus'ab radhiyallahu ta'ala anhu dibesarkan dengan keluarga yang have-have, itu dibesarkan dengan keluarga orang yang kaya. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat menyebutkan, andai kata Mus'ab lalu pada satu lorong, satu jalan, setelah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala
lalu pada jalan tersebut, kemudian dah tak nampak dah bayang-bayangnya pada jalan tersebut, kemudian lalulah seorang yang lain, nescaya dia akan bau minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Nak beritahu, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu orang dia kaya, sampai beli minyak wangi pun sedemikian rupa. Maksudnya di jalan, pada satu lorong jalan, kemudian dia dah tak ada dah kat situ, tapi kalau sahabat lain lalu, dia akan menghidu haruman minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah akan sahabatku ini, dan lihatlah apa pakaian yang dia pakai saat ini. So ketika dia kafir, Mus'ab ibn Umair hidup dengan penuh kemewahan, tapi setelah Islam, maka sahabat ini Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kehidupan yang begitu sederhana. Pakaian yang dipakai oleh Mus'ab ibn Umair setelah ia memasuki Islam adalah pakaian daripada bulu domba, dan butang pada pakaiannya adalah butang daripada pohon duri. Dan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala menjalani kehidupan Islamnya dengan begitu zuhud atau dengan begitu sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabat, tahukah oleh kamu kenapakah kehidupannya berubah sedemikian ini? Kerana telah terpahat di dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ini, ulama menyebutkan atau ulama mengatakan, di antara cara yang mudah untuk memperoleh kedudukan hati yang zuhud terhadap dunia adalah dengan mempelajari ilmu yang berkaitan mengenai hubbullah wa hubbur rasul, dan mengamalkan akan ilmunya, sehingga ketika hati seseorang memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati tersebutlah akan membentukkan pula sifat yang baik, iaitu izhan fid dunya, zuhud terhadap dunia. Kerana kedua-dua sifat ini, hubbullah wa hubbur rasul dengan izhan fid dunya, yang merupakan di antara sifat al-mahmudah, sifat yang terpuji, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan pembahasan izhan fid dunya pada langkah yang ketiga, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan hubbullah wa hubbur rasul pada pembahasan yang ke-9 ataupun ke-11. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutkan zikrul maut, ingat akan kematian, antara amal yang mudah membentukkan kedudukan hati zuhud terhadap dunia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Ad-Dunya, yang hadis yang saya bacakan tadi. Dan di antara amalan supaya memudahkan hati seseorang memiliki izhan fid dunya adalah ketika dia memasukkan di dalam hatinya tidak ada kecintaan melainkan kecintaan kepada Allah dan juga kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syaikhain wa rawahu muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dan juga selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, ada 3 amalan, barang siapa beramal dengan ketiga-tiga amalan ini, maka Allah Ta'ala menjadikan imannya halawatul iman,
Allah memberikan kemanisan iman kepadanya. Tidaklah seseorang itu beramal dengan ketiga-tiga amalan ini, melainkan dia akan memperoleh halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertama, memiliki hati yang lebih mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mahabbah fillah, mencintai seseorang kerana Allah. Yang ketiga, membenci kepada kekufuran, seperti mana dia benci sekiranya dia nak dimasukkan ke dalam api neraka. Saya ulang sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 amalan. Tidaklah seseorang beramal dengan ketiga-tiga amalan ini, melainkan Allah akan memberikan kepadanya halawatul iman, kemanisan iman. Pertama, hati yang memiliki melebihi mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai seseorang kerana Allah. Yang ketiga, membenci kepada kekufuran, seperti mana dibenci sekiranya dia nak dimasukkan ke dalam api neraka. Tidaklah seseorang, ini bukan hadis lagi Tidaklah seseorang Allah menjadikan halawatul iman, kemanisan iman, melainkan setelah itu Allah akan anugerahkan halawatul ibadah. Ini syarahnya ni. Tidaklah seseorang Allah beri kat dia halawatul iman, kemanisan iman, melainkan setelah itu Allah akan menganugerahkan kepadanya halawatul ibadah, kemanisan di dalam ibadah. Sambung. Tidaklah Allah memberikan halawatul ibadah, tidaklah Allah menganugerahkan kemanisan ibadah kepada seseorang, melainkan itu merupakan kekuatan untuk dia memiliki mujahadah di dalam amalan-amalan salih. Satu orang kalau dia dianugerahkan oleh Allah kemanisan dalam ibadah, itulah kekuatan untuk dia menundukkan nafsu dia untuk melakukan ibadah. Nafsu kata jangan, tapi tetap dia boleh kontrol nafsu dia, dia boleh tundukkan nafsu dia untuk taat kepada Allah. Sedangkan nafsu kata jangan, tapi dia tetap menundukkan nafsu fi taatillah, dalam mentaati Allah. Limadha? Disebabkan apa? Kerana Allah sudah menganugerahkan kepadanya halawatul ibadah, kemanisan di dalam ibadah. Dan itu merupakan kekuatan mujahadah di dalam setiap amalan salih. Contohnya macam ni. Ustaz sebelum saya duduk dekat kerusi ceramah atau kerusi kuliah ni, saya yakin sangatlah di hadapan saya pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dengar ilmu lebih awal daripada saya yakin. Jadi saya yakin sangat para jemaah biasa akan dengar ustaz menyebutkan para salafus salih mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 40 tahun. Ataupun Al-Imam Sayyidina Ata rahimahullah, seperti yang disebutkan riwayat ini oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Al-Imam Sayyidina Ata Ibn Rabah rahimahullah mendirikan salat subuh menggunakan wuduk salat isya selama 20 tahun lamanya. Mereka menghabiskan malam mereka
dengan pelbagai jenis ibadah, ataupun mereka hanya menghabiskan malam mereka dengan ibadah salat semata-mata. Kenapa boleh macam tu? Kerana Allah menganugerahkan halawatul ibadah, kemanisan di dalam ibadah. Tuan-tuan ingat tak, banyak kali saya share pada tuan-tuan perempuan, dalam beberapa riwayat, antaranya diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyah, Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat ni Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah juga meletakkan di dalam kitabnya Majma' wa Rasail, ketika membicarakan fadilatul ilm, ketika membicarakan kelebihan ilmu. Tapi kalau ketika membicarakan kelebihan salat malam, nanti jumpa balik riwayat ni. Ketika membicarakan riwayat puasa pada waktu panas terik matahari, jumpa lagi juga riwayat ni. Imam juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Imam Ibnu Abi Ad-Dunya ada karang satu kitab khusus menghimpunkan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 4 khalifah, sahabat lain, salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kesemua mereka sebelum nak menemui kematian, apa mereka sebutkan? Ini jasa besar jugalah Ibn Rajab, Al-Imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Karang satu kitab himpunkan apa riwayat-riwayat mereka-mereka ni sebelum nak meninggal, apa mereka lafazkan, apa mereka sebut. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sahabat ni saya dah sebut dah sebelum ni, fuqaha bainas sahaba, ahli fiqh daripada kalangan sahabat. Satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada kalangan umatku yang paling mengetahui soal halal dan haram melainkan dia adalah Mu'adz ibn Jabal. Ulama fiqah ni. Mu'adz ibn Jabal qabla al-maut, sebelum menemui kematian. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala nangis terisak-isak. Sahabat tanya, "Ya Mu'adz, tangisan apakah yang kamu tangisi?" Kata Sayyidina Mu'adz, "Bukan kerana ketakutanku terhadap kematian, bahkan aku suka akan kematian. Tangisan ini adalah kerana kenikmatan dunia yang akan kutinggalkan buat selama-lamanya." Sahabat ni ditanya sekali lagi, "Ya Mu'adz, selama hampir 70 tahun engkau hidup, apa kenikmatan yang engkau merasakan nikmat sehingga hendak berpisah daripadanya engkau nangis?" Kata Sayyidina Mu'adz, ada 3. Pertama, puasa di waktu siang hari dalam keadaan panas terik matahari. Inilah kegembiraan kehidupanku, kerana aku berpuasa di waktu siang hari dalam keadaan panas terik matahari. Kedua, kenikmatan kegembiraan hidupku terletak ketika aku mendirikan salat malam dalam keadaan cuaca yang sangat dingin ataupun sejuk. Yang ketiga, kenikmatan kegembiraan hidupku adalah ketika aku menghadiri halaqah-halaqah majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat ni hati mereka tak ada ruang kegembiraan untuk soal duniawi, tak ada. Kita gembira dulu-dulu kerana dapat beli kereta kan. Kita seronok kerana teringin nak ada rumah sendiri. Puluhan tahun, lebih kurang usia 40 tahun, kita ada sebiji rumah kita beli. Oh, seronok. Apa lagi kegembiraan di dalam hidup kita? Kita kerja, bos naikkan gaji kita. Oh, seronok lah. Nama kita viral dekat YouTube, TikTok, Facebook. Oi, hati seronok, malam tak boleh tidur.
Maka Allah memelihara hati-hati para sahabat daripada kegembiraan soal duniawi seperti ini. Tapi Allah memenuhi hati-hati mereka kegembiraan ketika letih dan sibuknya mereka ibadah pada Allah. Letih tu, puasa di waktu siang hari dalam keadaan panas terik matahari, letih tu. Itulah kegembiraan kenikmatan hidup mereka. Antaranya adalah salat di waktu malam dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Kenapa boleh rasakan kegembiraan hidup di sini? Kerana Allah menganugerahkan halawatul ibadah. Kenapa Allah anugerahkan halawatul ibadah? Kerana sebelum tu Allah anugerahkan halawatul iman. Kenapa Allah anugerahkan halawatul iman? Kerana mereka sudah pun beramal dengan ketiga-tiga jenis amalan tadi itu. Fi hadhihi al-lail, pada malam ni, bukanlah kita nak syarah semua ni. Ketiga-tiga ni confirm lah tak cukup masa kan. Dengan cetek, dengan kerdilnya ilmu saya, mungkin saya tak dapat memenuhi syarah ketiga-tiganya ini, ketiga-tiga amalan ini. Yang pertama yang kita nak bahas kerana bertepatan dengan muzakarah pembicaraan kita pada malam ini mengenai hubb, kecintaan, hubbullah wa hubbur rasul, kecintaan kepada Allah dan juga kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat sebut ada seorang sahabat ni dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Tuhan. Sahabat sangat-sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Az-Zahabi menghimpunkan riwayat-riwayat berkaitan sahabat ni, seorang sahabat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Imam Az-Zahabi menghimpunkan riwayat-riwayat berkaitan Abu Bakar As-Siddiq dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala 36 jilid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli darjat ke semua sekian kamu wahai para sahabat. So Abu Bakar telah mengungguli. Abu Bakar darjatnya lebih tinggi di akhirat berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sambung riwayat, kerana sesuatu yang ada di dalam hatinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu sesuatu yang terpahat dalam hati Nabi? Siapa pun tak tahulah, kan Nabi tak sebut pun. Nabi hanya sebut Abu Bakar telah mengungguli segi ketinggian darjatnya berbanding kamu sekalian para sahabat kerana sesuatu yang ada dalam hatinya. Hak apa tu? Hak dalam tu? Tak tahu. Tapi Ibnu Ulayyah rahimahullah, tabi'in al-jalil, tabi'in yang hebat, Ibnu Ulayyah rahimahullah punya ijtihad. Ia memiliki pandangan yang tersendiri. Kata Ibnu Ulayyah, kutlah, kata Ibnu Ulayyah, mungkin berdasarkan banyak riwayat tentang Abu Bakar yang menjadikan sahabat ini darjat lebih tinggi setelah darjat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya, ulul azmi minar rasul, anbiya wal mursalin, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah ketinggian darjat para nabi, para rasul, ketinggian darjat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Ibn Ulayyah, berdasarkan riwayat-riwayat yang ku amati, ku lihat betul-betul, apa sesuatu yang dimaksudkan Nabi itu, maksudnya adalah hubbullah wa hubbur rasul, kecintaan hatinya begitu yang mendalam kepada Allah, dan juga hatinya begitu memiliki kecintaan yang sangat dalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah biasa dengar dah, banyak saya yakin tuan-tuan perempuan dengar mengenai riwayat, beberapa riwayat lah, kecintaan Abu Bakar terhadap
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seminit lagi, okey. Seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari kiamat, maka seorang sahabat bangun mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Tuhan." Nabi tanya, "Hei sahabat, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat kelak?" Dia mengatakan, "Qalbu, hati yang memiliki kecintaan pada engkau." Orang duk cerita mengenai kiamat, hati tak boleh tahan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, apa persiapan amal yang kau akan hadapi di hari kiamat kelak nanti? Maka dia mengatakan, "Aku mencintai engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Apa maksudnya? Lepas azan kita sambung. Allahu akbar, Allahu akbar. كذا تخفيف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Moga-moga kita mencintai Allah dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dalam syurga Allah kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda bukti seorang hamba itu mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Wahai Muhammad, beritahukanlah, barang siapa yang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah. Ittiba'u sunnah, mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan cinta Allah kepada hamba dan menyebabkan dosa-dosa dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kongsikan dua riwayat kepada para jemaah dan insya-Allah kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Rawahu Muslim fi sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih daripada sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu kan kecoh kan, lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas kot, mengenai isu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Lama punya isu ni, tapi tak adalah lama sangat. Still tahun ni lah, lebih kurang dalam 2-3 bulan lepas kot. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah, pada hadis yang ke-6, so hadis tu perawi daripada kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tu sahabat ni, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ketika An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu tengah berdiri di atas minbar, tengah menyampaikan khutbah Jumaat. Kerana An-Nu'man bin Bashir ni gubernur atau menteri besar Kufah. Dalam cerita peperangan Karbala nanti adalah cerita berkaitan mengenai An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala. Ketika ia menjadi menteri besar Kufah, ketika ia berdiri di atas minbar, ia menyampaikan khutbah Jumaat, kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kami pernah mengalami ketika zaman Khalifah Tsani, khalifah yang kedua, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu dalam kepimpinan Sayyidina Umar, pernah satu kali Sayyidina Umar duduk di atas mimbar tengah menyampaikan khutbah Jumaat juga. Ketika itu mengalami masalah bekal makan yang tak cukup pada rakyat ketika itu. Maka Sayyidina Umar mengambil kesempatan menyebutkan riwayat dalam khutbahnya itu, kata Nu'man bin Bashir. Ia duduk di atas mimbar, ia menyebutkan dalam isi kandungan khutbahnya, dan pada ketika itu khutbah ia menyebutkan tentang
kebersamaan para sahabat bersama dengan Nabi hidup dalam keadaan susah payah. Saya baru ni jumpa kawan saya balik Penang baru ni. Tadi baru sampai. Lebih kurang pukul 5.30. Yuko kan nak turun bas kat Shah Alam, tapi takut tak sempat. Dia turun dekat Duta dulu. Saya naik Grab turun, saya balik lah. Biar sempat mandi turun datang. Alhamdulillah. Lebih kurang dalam semalam kot. Saya duduk di Masjid Negeri Pulau Pinang bersama dengan sahabat saya. Sahabat saya rekomenkan satu kitab Hilyah. Sahabat saya ni dia kenal lah. Dia tak kenal lah. Sahabat saya ni dia ustaz lah. Saya rekomenkan satu kitab yang harga hampir mencecah lebih kurang 2,000. Kitab ni dia ada 26 jilid. Kitab Hilyatul Awliya. Sahabat saya disebutkan dalam riwayat Hilyatul Awliya, hatta riwayat ni disebutkan juga ada dalam kitab Az-Zuhud karya Abdullah bin Al-Mubarak. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu sebut, kami pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kami pernah mengalami hidup yang begitu susah bersama dengan Nabi, yang mana di antara yang kami alami, kami makan daun-daun kering. Tak ada makan ni, makan daun-daun kering. Sehingga ketika kami buang air besar kami buang air besar najis kami punya bau dengan najis kambing-kambing kami, bau dah sama lah. Wafi riwayat, dalam satu riwayat, kami makan daun-daun kering sehingga di sisi bibir-bibir kami jadi luka. Wafi riwayat, dalam satu riwayat, hatta lidah-lidah kami luka. Tak ada makan ni. Kita sakan, kita marah kan. Harga barang beras ni dengan naik. Marah kan. Sangat-sangat marah. Kadang kita tu buta sirah nabawiyah, bagaimana kehidupan ini dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar sebut riwayat berkaitan apa yang ia alami sendiri dalam Islam. Wallahi, kata Sayyidina Umar, sahih riwayat ni, wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mataku sendiri. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkuk keadaannya satu hari penuh kerana tak menemukan kurma dakal untuk Nabi makan. Punya Nabi lapar sampai meringkuk. Satu hari tak ada makan. Kita sebagai umatnya hari ini di Malaysia, sakan kita marah. Beras harganya naik, semahal-mahal tu masih kita boleh makan. Duit dekat bank masih banyak lagi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada simpanan makanan dan juga harta. Wafi riwayat, dalam satu riwayat, Hisham meriwayatkan bahwasanya ayahku meriwayatkan, iaitu ayahnya Urwah. Urwah mengatakan, aku pernah jumpa makcikku, iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku tanya makcik, tolong sebut satu riwayat boleh? Satu riwayat je yang engkau pernah alami satu situasi dengan Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Urwah, satu riwayat mana cukup? Setiap sesuatu yang aku alami dengan Nabi, semua itu adalah terbaik. Walakin ya Urwah, akan tetapi wahai Urwah, wahai anak menakanku, ada satu benda yang aku alami. Badanku pernah menggigil, tergetar-getar badanku kerana menahan lapar yang begitu dalam keadaan lapar dalam satu hari itu. Kerana kami tak menemukan apa-apa makan untuk kami makan. Saya katakan tadi agak pedas. Buta sejarah, sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah syarah hadis ni, Imam Muslim tadi tu, Umar sebut tadi. Kurma dakal, tuan-tuan tahu kurma dakal. Hari ni kita semua tahu ajwa'. Tapi ajwa' pun bagus lah, mahal kan sikit. Tapi ajwa' memang ada segi fadilah dalam hadis tu, betul. Kita tak nafikan antara kurma yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi antara makanan kurma yang dimakan oleh Nabi juga adalah dakal. Dakal tu apa? Satu kurma yang hampir nak busuk dah, yang biasa bagi makan dekat binatang,
Ini juga makanan kurma biasa yang dimakan oleh Nabi. Tapi pada satu hari tu kata Umar, kurma ini pun Nabi tak jumpa untuk Nabi makan sehingga keadaan Nabi meringkuk satu hari penuh. Okey, riwayat yang kedua, last memandangkan saya pun datang lambat sikit tadi kan. Ini last. Rawahul Bukhari fi sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kitabnya sahih daripada bukan sahabat, tabi'in Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Ia mengatakan bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah jalan pada satu jalan. Kemudian ada orang buat kambing golek, kambing panggang. Orang nampak Abu Hurairah, mereka ni nampak, mereka kata, "Ya Abu Hurairah, ta'al." Wahai Abu Hurairah, sini ya. Jom kita makan ni, banyak ada kambing yang dipanggang. Jomlah menikmati sehingga kenyang. Abu Hurairah menuju pada mereka. Abu Hurairah nangis. Dan Abu Hurairah mengatakan, celakalah kamu semua. Ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dunia ini dalam keadaan Nabi tak pernah tengok kambing golek. Bukan soal makan ke tidak, tengok pun Nabi tak pernah. Mewah sangat hidup kita ni. Fi riwayat, dalam satu riwayat Anas bin Malik mengatakan, celakalah kamu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dunia dalam keadaan Nabi tak pernah kenyang meskipun dengan makan gandum. Kita marah tau, harga beras tengah naik, tapi still dalam satu hari kita makan kenyang lagi. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebelum mengakhiri kuliah, dengan rendah hati sangat mohon maaf kepada para jemaah. Andai kata dalam sepanjang tempoh si kuliah tadi mungkinlah ada kata-kata yang tergores perasaan hati tuan-tuan puan-puan, si minta maaf banyak-banyak. Si juga minta maaf kerana kehadiran saya tadi agak lewat, si minta maaf sangat-sangat. Yang seterusnya macam biasa, saya ada hajat yang nak saya harapkan bantuan sumbangan daripada semua jemaah, iaitu bantuan dan sumbangan berupa doa untuk saya, untuk isteri dan juga untuk anak saya. Terima kasihlah tuan-tuan puan-puan sudi doakan untuk anak saya sebelum ni yang berada di NICU bertarung nyawa hampir lebih kurang dalam 2 bulan pada tahun lepas, dan anak saya dah cukup dah setahun sebulan dah. 15 hari bulan 9 baru ni dah setahun. Dan jazakumullah khairan, syukran kathiran jiddan. Terima kasih pada kesemuanya, pada jemaah muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat. Yang seterusnya, apa yang kita muzakarah tadi, kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita amal, dan kita sampaikan pada orang-orang tak hadir bersama kita. Dah sampaikan pada warga Facebook lah dah, Alhamdulillah. Yang seterusnya macam biasalah, nasihat untuk diri saya lah terlebih awal pada tuan-tuan puan-puan, tanamkan niat untuk bangun salat malam, dan juga sebelum tidur maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita yang kita tak tahu apa salah mereka hari ini dengan kita. Mungkin mereka ada mengumpat kita di belakang, menghina kita, mungkin just maafkan je lah, kerana ia merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga, seperti riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, silap, kelemahan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarrih min Allah ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.